Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita seharusnya perbanyakkan ibadah dan berbuat baik. Mohon untuk kita bersama jauhi diri daripada sebarang penyebaran berita palsu. Kerana penyebaran berita palsu ini bukan sahaja salah di sisi undang-undang, namun salah di sisi agama. Assalamualaikum, salam 14 Ramadan dan salam Malaysia Madani. Pastikan sahih edisi Isnin 25 Mac 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah surat pembayaran SST dari Kastam meminta penerima membuat pembayaran? Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pihak JKDM menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dan tidak terpedaya dengan kewujudan surat palsu yang meminta penerima surat membuat pembayaran cukai, jualan dan perkhidmatan SST menggunakan nama dan tanda tangan Ketua Pengarah Kastam Malaysia, Datuk Anis Rizana binti Muhammad Zainuddin. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM sentiasa berusaha menangani penyebaran sebarang bentuk surat, berita atau apa-apa kenyataan palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara berterusan bagi memastikan kepentingan awam sentiasa terpelihara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menyeru orang ramai agar lebih berhati-hati dan prihatin dengan membuat semakan dan pengesahan terlebih dahulu kepada sumber rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengenai apa-apa maklumat yang diterima. Perkongsian maklumat daripada portal MyCheck Malaysia mengenai minyak masak Nice Day sah halal. Sijil halalnya sudah diperbaharui. Tular dakwaan bahawa minyak masak sawit bertapis jenama Nice Day tidak halal dan mengandungi sumber khinzir berikutan ketiadaan logo halal pada bungkusan minyak. Hasil semakan mendapati minyak masak itu adalah halal. Pihak syarikat tidak meletakkan logo halal pada bungkusan sementara menunggu kelulusan pembaharuan Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM yang telah tamat tempoh. Bagaimanapun, syarikat itu telah pun memperoleh pensijilan halal baharu yang sah sehingga 15 Mac 2026. Justeru pihak MyCheck menyimpulkan dakwaan bahawa minyak masak sawit bertapis jenama Nice Day tidak halal adalah tidak benar. Kekeliruan timbul ekoran ketiadaan logo halal pada pembungkusan minyak apabila pihak syarikat menarik balik penggunaan logo halal yang sudah tamat tempoh, manakala ada individu tidak bertanggungjawab telah menulis perkataan non-halal sebelum menyebarkannya. Semakan terkini di portal rasmi Halal Malaysia mengesahkan syarikat pembungkusan minyak masak jenama Nice Day telah pun memperoleh sijil halal yang baharu. Jadilah individu yang peka dan sensitif sebelum menyebarkan isu berkaitan halal dan haram. Masih lagi tersebar maklumat palsu ini di media sosial. Untuk makluman, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ingin merujuk kepada poster yang tular di media sosial bertajuk Bantuan Khas Kewangan tahun 2024. Pihak JPA ingin menegaskan bahawa maklumat yang tertera di poster tersebut adalah palsu. Poster ini adalah poster lama dari tahun 2022 yang telah diubah suai. Mohon hentikan penyebaran poster palsu ini dengan segera. Adakah anda sering terlihat sebaran maklumat seperti ini, iaitu bantuan Ramadan RM500? Sila buat semakan status. Mohon jangan percaya dan terpedaya. Ini adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Untuk makluman, Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat bantuan Ramadan RM500 adalah palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini di media sosial. Layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Baik, kini kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Sentul berkenaan penafian video iaitu video tular mengenai insiden samun sehingga menyebabkan kecederaan di kawasan Pasar Borong Selayang. Polis Diraja Malaysia menafikan pelibatan warga tempatan dalam kejadian samun sehingga menyebabkan kecederaan dan pergaduhan di kawasan Pasar Borong Selayang seperti yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Sentul SAP Ahmad Sukarno Muhammad Zahari berkata pihaknya mengesan sebuah video berdurasi 4 minit 55 saat
yang memaparkan sekumpulan lelaki dipercayai warga Myanmar berkumpul di hadapan bangunan rumah kedai bersama mesej perkauman. Semakan mendapati individu yang terlibat dalam pergaduhan itu ialah lelaki warga Myanmar dan video berkenaan disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Susulan kejadian itu, Ahmad Sukarno berkata, 4 lelaki warga Myanmar cedera dan dihantar ke Hospital Selayang untuk menerima rawatan. 2 lelaki warga Myanmar ditahan bagi membantu siasatan dan motif kejadian disebabkan perselisihan faham antara suami isteri dan semakan mendapati warga asing yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau berkata 2 lelaki warga asing itu direman hingga Sabtu ini bagi siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Ikuti pula sumber kenyataan daripada Ketua Polis Melaka, DCP Datuk Wira Haji Zainul Haji Samah berkenaan video tular pergaduhan melibatkan seorang tentera dengan isteri. Pada 22 Mac 2024, telah terkesan video tular yang memaparkan seorang wanita dikasari oleh suaminya yang merupakan seorang anggota tentera yang bertugas di kem Sungai Udang. Hasil siasatan, kejadian berlaku pada 31 Disember 2023 di mana pasangan tersebut dalam proses penceraian dan anggota tentera terbabit telah ditahan pada 2 Januari 2024 untuk membantu siasatan. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Beralih pula ke sumber kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Kajang SCP Muhammad Zaid Hassan berkenaan video tular individu mempamerkan senjata api di tempat awam. Kejadian berlaku pada 19 Mac 2024 di Bandar Tun Hussein On, Ceras, Selangor. Pengadu yang menjalankan tugas menarik kenderaan suspek namun tidak mendapat kerjasama. Lalu suspek bertindak mengeluarkan dan mengacu senjata api bagi tujuan menakutkan pengadu. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang melihat atau mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Apakah hukum bagi tersalah berbuka puasa awal kerana azan di radio? Adakah anda tahu? Berdasarkan sumber daripada Mufti Wilayah Persekutuan, sekiranya seseorang berbuka kerana menyangka matahari telah terbenam, maka puasanya terbatal dan perlu diganti. Sewajarnya, kita perlulah lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru berbuka puasa sebelum disahkan masuknya waktu berbuka. Kerana untuk nak mengamalkan berbuka puasa sampai kita tidak mengangkatkan yang erti sebenar berbuka puasa. Jadi, ayuh pastikan kita dapatkan waktu berbuka yang benar, tepat dan sahih. Baik, ini pula adalah penjelasan isu penama KWSP. Ayo sama-sama tonton video ini yang telah disediakan oleh pasukan Biar Betul. Tular kononnya jika salah seorang penama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meninggal dunia, secara automatik penama lain dalam senarai sama dibatalkan. Dan jika anda hanya menamakan seorang penama dan individu itu meninggal dunia lebih awal, wang dalam akaun KWSP akan diserah kepada amanah raya meski pemilik akaun masih hidup. Sebaik dana dipegang badan itu, waris hanya boleh menerimanya selepas melalui proses rumit. Ini termasuk terpaksa buat tuntutan di Majlis Agama, Pejabat Tanah dan Mahkamah. Jika ada kabel dengan KWSP, pemohon boleh memperoleh wang berkenaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun. Tempoh lebih lama diperlukan jika tiada kenalan yang dapat membantu. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Perkara itu ada dijelaskan portal sebenarnya.my yang memetik kenyataan KWSP. Menurut KWSP, berita palsu serupa pernah tular pada 2016 dan kini ia dikitar semula. Realitinya, hanya bahagian penama meninggal dunia sahaja yang terbatal. Simpanan yang tak dituntut masih di KWSP. Sekiranya pemilik akaun atau si mati mencapai usia 100 tahun, wang dalam akaun akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. Bagi mengelak kesulitan kemudian hari, para pencarum dinasihat mengemaskini maklumat penamaan.
Dan paling penting, tak mudah percaya dengan berita yang dikongsi di media sosial. Pada masa sama, tidak meneruskan rantaian penyebaran dengan berkongsi maklumat itu dengan orang lain. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Harus kita bawakan kepada anda semua iaitu poster ini untuk jangan lupa untuk saksikan bicara naratif dengan topik yang dibawa adalah mencari keadilan buat Palestin. Pada hari Isnin 25 Mac 2024 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM dan juga di saluran MyTV. Dan untuk berinteraksi bersama dengan penonton, anda boleh pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Kita bawakan pula kempen derma darah sempena Ramadan 2024 bertempat di Ruang Legar at Masjid Jamek Kampung Baru 6 petang hingga 10.30 malam pada 25 Mac 2024 Isnin iaitu hari ini. Kita bawakan pula padu 7 hari lagi untuk 31 Mac 2024 tarikh akhir pengemaskinian maklumat anda dalam sistem padu. Jom kemaskini padu sekarang. Ini pula kita ucapkan untuk selamat menyambut Hari Polis ke-217 Polis dan Masyarakat berpisah tiada 25 Mac 2024. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok pada pukul 4.30 petang di saluran TV1 dan siaran serentak di saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.